Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran faraid. Jadi sambungan daripada minggu yang lepas, kita masih lagi dalam tajuk wasiat. Baik, jadi yang lepas kita dah mempelajari dalam tajuk wasiat syarat-syarat sah untuk kita berwasiat. Baik, hari ini kita teruskan, iaitu dalam bab pelaksanaan wasiat. Baik, pelaksanaan wasiat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama wasiat 1/3 daripada harta ataupun kurang daripada 1/3. Dan yang kedua di dalam pelaksanaan wasiat ialah wasiat yang melebihi 1/3 daripada harta. Jadi yang lepas kita dah belajar wasiat kalau nak buat mestilah tidak boleh melebihi daripada 1/3 daripada harta yang kita punya. Baik, kita tengok dulu macam mana cara pelaksanaan wasiat 1/3 ataupun kurang daripada harta kita. Baik, pelaksanaan wasiat 1/3 daripada harta. Yang pertama pelaksanaannya, wasiat daripada 1/3 harta atau kurang diberikan selepas kematian pewasiat sebelum pembahagian pusaka kepada waris. Jadi kalau kita dah wasiatkan 1/3 ataupun kurang daripada 1/3 harta kita, harta tersebut akan diberi kepada orang yang kita wasiatkan. Tempohnya ialah selepas pewasiat mati, bukan sebelum. Lepas mati barulah diserahkan dan sebelum pembahagian pusaka. Jadi seperti yang kita belajar dalam Islam, cara pembahagian harta selepas mati ada dua, iaitu yang pertama wasiat dan yang kedua ialah pusaka. Jadi sebelum pusaka, kita mesti selesaikan dulu wasiat. Baik, kemudian yang kedua, wasiat kepada waris yang mempusakai harta hendaklah mendapat izin waris lain yang berhak mendapat pusaka. Jadi ini yang kedua ni berlaku apabila kita wasiatkan harta kita kepada waris kita yang dah layak dapat pusaka. Kalau kita wariskan kepada waris yang dah layak dapat pusaka, maka sebelum diserahkan wasiat ataupun disempurnakan wasiat tu, mestilah disetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Jadi nak tahu siapa waris-waris pusaka, kita akan belajar dalam tajuk selepas ni, dalam tajuk yang kedua. Baik, kemudian ini wasiat 1/3 daripada harta. Kemudian kita lihat wasiat yang lebih daripada 1/3 harta kita. Baik, yang pertama, tidak sah wasiat melebihi 1/3 harta ketika pewasiat sedang sakit yang boleh membawa kematian dan tidak diizinkan oleh waris yang mempusakai kerana orang yang sakit terhalang daripada mewasiatkan hartanya lebih daripada 1/3. Baik, yang pertama ni dia nak bagi tahu, kalaulah kita wasiatkan harta kita lebih daripada 1/3 dalam keadaan kita sakit, maka tak sah wasiat tu. Kerana apa? Kerana orang yang sakit yang membawa kepada kematian, maksudnya sakit yang teruk lah. Jadi dia tak layak mewasiatkan harta dia lebih daripada 1/3. Kemudian yang kedua, apabila pewasiat sembuh dari sakit, sah wasiat tersebut kerana pewasiat tidak lagi terhalang daripada mewasiatkan harta. Jadi kalaulah dah sembuh, maka dibolehkan. Kemudian yang ketiga, apabila waris mempusakai tidak mengizinkan wasiat lebih daripada 1/3, maka penerima hanya mendapat 1/3 sahaja. Baik, jadi kalau kita wasiatkan lebih daripada 1/3, kita mati besok, kita wasiatkan 1/3 kepada contoh kawan. Tapi kalau kita punya waris
yang dapat pusaka tak izinkan, dia tak setuju, dia tak redha, maka hanya 1/3 sahaja yang akan diserahkan. Contoh kita nak wasiatkan 2/3 daripada harta, banyak, tapi kita punya waris tak izinkan, maka daripada 2/3 tadi akan jadi 1/3 sahaja. Baik, kemudian yang terakhir di dalam tajuk wasiat, kita akan belajar apakah hikmah, apakah kebaikan kita berwasiat. Baik, yang pertama, kebaikan wasiat yang pertama ialah salah satu kebaikan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah selepas mati. Jadi wasiat ni lebih kurang macam sedekah lah. Jadi bila kita dah mati, kita tak ada hak langsung ke atas harta-harta kita. Jadi kalau kita sebelum kita mati, kita buat wasiat, contoh kita wasiatkan 1/3 harta sedekah kat rumah anak yatim, kita wasiatkan untuk anak yatim, maka disitulah akan menjadi kita punya tabungan amal untuk di hari akhirat nanti. Jadi wasiat salah satu kebaikan yang boleh dibuat selepas kita mati. Kemudian yang kedua, mencontohi sunnah Nabi SAW. Jadi seperti yang kita tahu, apa sahaja sunnah yang kita ikut Nabi SAW, maka kita akan beroleh ganjaran, pahala. Jadi kalau kita berwasiat, maka automatik kita akan dapat pahala. Dan yang ketiga, dapat menyumbang harta kepada waris yang tidak layak mendapat pusaka. Yang keempat, dapat mengingatkan waris dengan peranan dan tanggungjawab kepada agama. Dan yang kelima, mengelakkan perbalahan di antara waris. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.